Hadirin yang dirahmati Allah, tajuk yang diangkat untuk dibincangkan pada malam ni adalah ibrah daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ibrah ini dengan makna kita cuba mengambil sebanyak mungkin iktibar atau pengajaran serta faedah apabila kita menekuni peristiwa Isra' dan Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Sahibul fadilah, musi majlis yang amat saya kasihi dan hormati, Tan Sri Pengurusi Masjid, Tan Sri Datuk Sri Akri Sani, seterusnya jawatan kuasa saf kepimpinan masjid, Ashabul Fadilah, Tutu Imam, Datuk-datuk, Datin-datin, Muslimin, Muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Kita lafazkan syukur pada Allah kerana dengan izinnya Allah masih lagi memberi kepada kita denyut nadi dan memungkinkan kita melangkah ke masjid menunaikan ibadat. Seterusnya kita mengharapkan kita termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan mencari secangkir ilmu, sama seperti kita malam ni, nescaya Allah akan mudahkan bagi seseorang itu jalan menuju ke syurga Allah. Dengan asbab kita mencari ilmu, Allah mudahkan kita menghuni di syurganya pada hari akhirat kelak. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, tajuk yang diangkat untuk dibincangkan pada malam ni adalah ibrah daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ibrah ini dengan makna kita cuba mengambil sebanyak mungkin iktibar atau pengajaran serta faedah apabila kita menekuni peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa yang agung ini ulama telah khilaf bila berlakunya. Ada yang menyatakan setahun sebelum daripada hijrah. Ada yang menyatakan 3 tahun sebelum daripada hijrah. Dan pendapat yang paling masyhur, ia berlaku sebelum Nabi hijrah ke kota suci Madinah Al-Munawwarah. Peristiwa ini sebahagian besar ulama telah khilaf bila berlaku. Tetapi yang masyhur mereka menyebut pada bulan Rajab. Ada yang menyatakan bulan Rabiul Awal dan ada menyebut pada bulan-bulan yang lain. Peristiwa ini telah dinyatakan dalam Quran ayat yang saya baca tadi. Apabila Allah memulakan dengan Subhana Maha Suci, satu kalimah yang memberi makna yang pelbagai. Bila kita sebut Subhanallah di dalam bahasa Arab dengan makna bahawa saya bertasbih dan saya mensucikan dengan Maha Suci Allah. Kerana Subhana itu kedudukannya dalam wazan nahwu atau grammar Arab dipanggil sebagai maf'ul mutlaq, dengan takdirkan usabbihu subhanallazi asra bi'abdihi. Dengan sebab itu dibaca subhana bagi datang. Ghalibnya orang Arab tak akan bercakap apabila isim didahulukan, nama mesti bagi depan.
Tapi di sini menunjukkan ada takdir, atau ada yang telah tidak disebut di hadapannya, kemudian kedudukannya itu menunjukkan bahawa dia mesti dalam bentuk mansub. Subhana ini memberi makna maha suci. Kalimah maha suci ini gambarannya sama ada memberi sebuah kekaguman, maha suci Allah, atau dengan makna kita mentasbihkan Tuhan itu, dengan mensucikan Tuhan itu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak layak bagi Tuhan. Kedua-duanya disebut subhana. Sebagai contoh, bila kita tengok dan kita rasa keajaiban, kita kata subhana. Malam dan siang, hebatnya bumi dan langit, semuanya tak mungkin manusia menciptakannya. Maka ayat seperti dalam surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard qalu rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Bila mana dibentang langit dan bumi dari segi penciptaannya, siang dan malam dari segi penciptaannya, dan pertukaran siang dan malam, semua itu melemahkan manusia untuk mengakasi atau menterbalikkannya. Tak mungkin. Jadi dengan sebab itu pengiktirafan, kita iktiraf, kita rasa hebat sangat, kita kata subhanak, maha suci kamu. Keduanya, bila kita sebut maha suci, memaknakan bahawa Allah yang maha agung, Allah yang maha hebat, tidak mungkin manusia boleh melihat sebarang bentuk kecacatan. Pada zatnya sudah barang tentu, pada sifatnya, pada perbuatannya. Bandingan perbuatan Allah tidak mungkin ditiru atau direka cipta oleh manusia. Kerana itulah seekor nyamuk pun manusia tak boleh buat. Bukan maksud saya nyamuk plastik, nyamuk yang boleh hidup. Tak boleh. Ini yang Allah sebut, innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu bila nak mengumpamakan walaupun seekor nyamuk ataupun lebih kecil ataupun lebih besar daripada itu. Jadi poin yang kedua bila disebut subhana, maknanya dengan sifat kebesaran Allah, keagungan Allah, keilmuan Allah, kudrat Allah, maka tak mungkin manusia kata tindakan apa-apa yang dia buat ataupun apa itu penuh dengan kecacatan dan kekurangan. Sebab itu kita kata kepada tuduhan orang yang bukan Islam, orang kafir, bila mana mereka menyebut nama dan sifatkan Tuhan dengan sifat yang tidak logik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhan kamu yang mempunyai kebesaran dan keagungan daripada apa yang mereka sifatkan. Bukan macam tu sebenarnya. Jadinya bila Allah memulakan dengan sebutan subhana, signal dan isyarat nak bagi tahu kepada kita semua ialah apa-apa yang akan dikisahkan, apa-apa yang akan dibuat, apa-apa yang dilakukan atas nama Allah, kamu jangan guna logik akal. Jangan kamu guna kias. Jangan guna semata-mata berdasarkan matematik logik. Jangan berdasarkan kepada ukuran sains. Jangan menggunakan berdasarkan hukum fizik. Kerana semuanya itu bila sebut subhana, dia terkeluar daripada hukum biasa yang wajib kita imani.
Kerana yang buat itu bukan orang. Yang buat itu Tuhan manusia. Yang bersifat kun fayakun. Katakan maka jadilah. Jadi kalau Allah guna ayat dengan subhana pada awalnya, memberi makna bahawa kita kena terima. Kalau Allah guna kalimah subhana pada awalnya, bermakna Allah nak kisahkan kepada kita kisah yang jangan kamu berdasarkan hukum adab, hukum logik, hukum matematik, hukum sains, hukum fizik, hukum berdasarkan keupayaan kamu, kudrat kamu. Kerana yang buat ini adalah Allah. Kemudian Allah kisahkan, allazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Kelebihan bahasa Arab ni tuan-tuan, setiap bahasa itu dia akan beri makna yang tertentu dan itu sahaja. Dia kaya bahasa. Saya pernah baca buku Ibn Qayyim bertajuk Raudatul Muhibbin, Taman Orang Cinta. Kalimah cinta sahaja bahasa Arab lebih daripada 60 kalimah. Tapi ada makna semua. Kalau kita tak sabar, gewe, geram, nak, tapi tu pun tak apa kena. Tak apa kena, tak masuk. Tapi dia ni lebih daripada 60. Itu kuat hebatnya bahasa mereka. Inilah bahasa Quran. Baik. Bila sebut asra, maknanya di sini dua perkara. Pertama, perjalanan tu waktu malam. Kalau siang hari orang tak panggil asra. Kedua, bila sebut asra atas wazan af'ala, asra memberi makna bukan Nabi berjalan, tapi Nabi diperjalankan. Memahami sahaja bahasa Arab, maka sudah tentu kita tak akan jadi tercengang. Macam kita tengok seorang budak, anak kita, cucu kita umur 2 bulan. Kata anak ni dia pergi ke Thailand semalam. Siapa dah. Kita kata macam mana nak pergi, jalan pun tak boleh. Maknanya mak dia bawa, abah dia bawa, dukung, membawa. Jadi tak ada masalah. Jauh lagi pun boleh. Sekarang digunakan kalimah asra, dua kata. Dan di sini kita kena faham kenapa digunakan waktu malam. Kerana waktu malam ni sudah menjadi tradisi orang Arab zaman dulu bermusafir. Ini biasa. Siang hari panah, siang hari banyak, bukan tak ada, tapi biasanya waktu malam. Nabi hijrah pun masa keluar mula pun waktu malam. Waktu malam. Asra bi'abdihi, dengan hamba-Nya. Sengaja dalam konteks ayat Isra ni Allah tak sebut dengan Nabi-Nya, dengan Rasul-Nya, tapi disebut dengan hamba-Nya. Kenapa hamba? Kerana dengan hamba di sini nak cerita tentang maqam yang paling tinggi dalam kehidupan kita, namanya maqam ubudiyah, maqam kehambaan. Kita semua apabila Allah ciptakan, Allah mahu kita abdi dan ibadat hambakan padanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab itu maqam ni sesuai di sini. Kerana maqam ni maqam sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh, kami nak ketemu dengan kamu ya Tuhan. Kami nak laksana segala perintah kamu. Bi'abdihi. Kedua, bila sebut bi'abdihi di sini dengan makna dia merangkumi tubuh badan Nabi, merangkumi roh Nabi. Sebab di sana ada orang kata Nabi Isra ni melalui mimpi. Kalau mimpi jauh lagi orang kata ekar dah. Tak perlu subhanah. Saya semalam alhamdulillah saya mimpi kat Moskow. Lepas tu pergi ke Washington.
patah ke Burkina Faso, balik Mekah, kemudian ziarah Rasul, patah balik sini. Tuan-tuan, kalau fizikal 40 jam tak sampai. 40 jam tak sampai. Tu private jet dah tu. Kalau terbaru tu mengejar aku, tempat tu mana dah. Tapi kalau mimpi, jauh lagi pun tak apa. Jadi bila mimpi, tak ada masalah. Orang tak kata tak betul. Oleh kerana peristiwa ini dianggap mukjizat, maknanya peristiwa ini bukan mimpi, sebenar. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Tidak kami jadikan apa yang kami perlihatkan kepada kamu hai Muhammad melainkan jadi fitnah pada manusia. Jadi engkar. Ini satu. Bi'abdihi lailan, waktu malam. Kamu orang sebut waktu malam tu Isra tu maknanya daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Adakah selepas main syak orang tengah tidur pukul 8.30, 9, 10 sampai pukul 5 pagi? Tidak. Isra ni mengambil waktu. Bila sebut lailan dalam bahasa Arab, malam dinakirahkan tufidu taqlil, maknanya satu juzuk yang sikit daripada malam. Lagi dah pelik. Bukan sepanjang malam, amat ringkas. Ini kurniaan Allah. Dan di sinilah ulama mengambil hukum malam tu lebih mulia daripada siang. Kerana malam ni biasanya orang baik dia banyak ibadat. Siang ni ibadat juga. Malam ni tidak ada waktu yang haram kita semayang. Pukul 10 boleh, pukul 11 boleh, pukul 12 boleh, pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4 sampai subuh lah. Tapi siang hari selepas subuh tak boleh semayang, lepas asar tak boleh semayang, ketika matahari betul-betul atas kepala. Sebab malam ni lain keadaan. Siang untuk kehidupan. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan ni daripada Masjid Haram dan Masjid Aqsa. Ini membezakan perjalanan manusia. Manusia dia berjalan dari rumah ke rumah, dari rumah ke hotel. Itu biasa. Tapi oleh kerana perjalanan ni merupakan perjalanan ketuhanan, maka Allah pilih rumahnya menuju ke rumahnya. Masjidil Haram. Kenapa Masjidil Haram? Kerana Masjidil Haram merupakan masjid yang pertama bagi umat manusia. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakah. Menuju ke Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa? Kerana Masjid Aqsa adalah masjid yang kedua diwujudkan. Hadis Abu Dzar menyebut masjid yang pertama ialah Masjid Kaabah. Masjid yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Kemudian ditanya berapa jarak antara Masjid Aqsa dengan Masjidil Haram. Maka dari segi masa pembinaan, Nabi jawab 40 tahun. Masjidil Aqsa ini disebut dengan satu kalimah di belakangnya, ataupun kalimah allazi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya. Maknanya Baitul Maqdis adalah tempat yang mulia dan diberkati. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyebut makna berkat di sini dengan dua berkat. Berkat yang pertama dipanggil barakatun diniyah, berkat agama. Berkat agama di sini maknanya ramai sangat Nabi lahir di sini. Kalau tak lahir di sini, pernah sampai di sini dan pernah melalui di sini. Kisah Nabi Allah Ibrahim, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Lut, banyak sangat. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua kawasan tu tuan-tuan. Jadi berkat agama. Kitab-kitab samawi, kitab-kitab langit, Quran, Taurat, Zabur, Injil itu pun kawasan-kawasan tu ya. Quran memanglah di Mekah. Quran memanglah di Mekah, tapi hak lain tu banyak kawasan tu.
Kemudian disebut juga barakat yang kedua dengan makna berkat duniawiyah. Apa makna berkat dunia? Berkat dunia. Kawasan ni tuan-tuan, Allah jadikan berkat dunia ni dengan makna kawasan ni yang pertama sekali terkenal dengan perniagaan. Sejak dulu lagi. Daripada dulu lagi. Nega suhu. Allah sebut dalam Quran, ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was saif. Ini cerita tentang jin nega musim panas, musim sejuk. Salah satunya ke Syam, dan Nabi pun pernah sampai ke Syam. Kedua, tempat ini tanah-tanahnya subur, tuan-tuan. Subur. Kerana dia terpengaruh dengan iklim Mediterranean. Kalau tuan-tuan pernah duduk di sana, saya pernah duduk juga lah dalam 3 tahun masa buat master. Tuan-tuan faham buah tembikai. Buah tembikai dia besar-besar. Besar. Bahasa persuratan dia panggil bitihun, bahasa kapung dia panggil jabas. Besar. Allah kata. Buah delima. Delima orang panggil rumah. Kita pergi jalan Tuku Deraman, kita akan tengok besar-besar ni jual RM20, RM30 sekilo ataupun lebih atau kurang. Yang saya pernah tengok sana kat besar kepala kita suti. Sekilo. Besar. Subur. Buah anggur. Anggur Allah. Saya mula sampai, saya pun terkejut. Kawan-kawan jamu saya sedulang anggur. Oh bagus ni kata. Tengok-tengok harga masa tu awal 90-an. Berapa? 15 sen sekilo. La ilaha illallah. Besar ibu jari kaki kita. Kadang-kadang kita boleh buat kaki kat tu, dia anggur ni para. Kadang-kadang kedai tu atas tu buah anggur, kedai tu tempat kedai makan. Kita boleh pergi ambil je satu-satu. Tuan kedai pula tengok kita darat ni. Pergi ambil orang gitu. Kita rasa teruja. Begitulah. Maknanya tanah-tanahnya subur. Masya Allah. Ini Allah beri berkat. Di situlah para ulama salihin ramai. Apa tujuan Allah isra'kan Nabi? Di sinilah Allah jawab, linuriyahu min ayatina. Sepatah tu dua kalimah, linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan ataupun nak menunjuk kepada Rasulullah SAW Muhammad ini daripada sebahagian tanda-tanda kekuasaan kami. Allah nak tunjuk tanda-tanda kuasa kami. Di sini kalau kita tengok, kita akan tafsirkan mengikut masa yang kita ada, insya-Allah. Kemudian apa kata? Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu bersifat maha mendengar lagi maha melihat. Ibrah yang kita nak ambil yang pertama, bila Allah sebut linuriyahu min ayatina, apa dia Allah nak tunjuk ayat-ayat dia. Ayat ini dengan makna kuasa. Sebagaimana kata pujangga Arab, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Pada setiap sesuatu itu ada tanda bahawa Allah itu bersifat Maha Esa. Pertama, bila mana Allah nak mengisrakan Nabi, malaikat datang bawa Nabi. Di mana? Dia bawa daripada rumah ke Telaga Zamzam. Telaga Zamzam ni kalau kita nak tahu betul-betul, dekat dengan makam Ibrahim, belakang sikit, mungkin dalam 40 meter je daripada bangunan Kaabah tu. Sekarang kot dalam bentuk atas dataran lah sekarang. Di dataran tawaf tu, situ je Telaga Zamzam. Cuma sekarang kita payah nak masuk bawah. Dulu boleh masuk bawah, boleh tengok, boleh mandi, boleh macam-macam. Dululah. Baik. Sampai di situ Allah tunjukkan pembuktian yang luar biasa. Dua malaikat ini telah menelentangkan Nabi
kemudian buat operasi pembedahan. Pembedahannya daripada leher bawah sampai bawah pusat. Mengikut hadis Anas bin Malik, dan saya sebut dalam garis hayatul Rasul, berapa kali Nabi dibedahkan. Tapi hak kali ini bila dibedahkan, kemudian dibedah pula hati. Kemudian bila dibedahkan hati, dibuang satu benda ataupun darah hitam, lalu dikata haza hazzu syaitan, ini adalah habuan syaitan. Kemudian dibawa kepadanya faji'a bitistin. Tis ni mana bekas. Kemudian daripada bekas secara maknawi dibasuh hati itu, kemudian dimasukkan kepadanya dua perkara. Pertama iman, kedua hikmah. Kemudian akhirnya selepas selesai pembedahan, barulah berlaku Isra. Soalannya yang pertama, di sini walaupun kita hidup tahun 2023, sampai sekarang tak ada lagi doktor pakar atas muka bumi boleh bedah orang hidup tak sakit dengan keadaan dia jaga, dia boleh tengok, dia boleh meriwayatkan apa yang dia kena bedah satu-satu dengan selamat. Lepas tu boleh musafir, biasanya cuti 4 bulan setengah. Darah kamai yang ni tengok, tak ada lagi mana-mana pakar. Ini menjadi mukjizat sampai sekarang tak boleh buat. Mari 3 orang doktor pakar daripada IJN, kita tahu dia nak bawa 1, 2, 3 pakar semua. Mari semayang dengan kamera sebuah kereta tu. Dah mari sudah semayang, dia tengok kita seorang. Dia kata, "Pak Mak, apa muka pucat?" Kita tengah pucat. Kenapa? Saya patut kena pergi ke IJN, tapi suruh 6 bulan lagi nak bedah operasi. Sebab apa? Bypass kata. Sebab apa? 3 orang kena bypass. Dia kata gini dah. Kita lah ayah dia dah sini gini-gini, kita tepi tu baik lalu pisah-pisah pun ada dah. Dapur tu kita buat lalu boleh tak? Keletang lalu boleh. Kita kata bayar 1 juta pun aku tak nak. Mati. Dia kata saya pakar kan? Yelah, halak dah cukup, oksigen tak ada, napasang tak ada. Tak berani tuan-tuan, minta maaf lah nak buat kerja gini. Tuan-tuan, nak ceritanya itu pakar lain lah kalau tak pakar. Harga itu. Ni hak pakar dah pun cakap macam. Sebab apa? Sebab kita manusia rasa macam tu, tuan-tuan. Ini sampai sekarang doktor mana pun tak boleh. Masuk stent boleh lah. Hak kecil itu dalam urat tu itu boleh kita sedar. Tapi pembedahan major operation tak boleh, tuan-tuan. Saya bila saya nak keluarkan fatwa satu-satu benda, kita pergi, saya tengok orang pergi bedah 8 tempat. Saya pergi tengok di IJN cara bedah. Ya royak saya gini saya pakai macam doktor lah, tapi bukan doktor tengok sajalah. Satu-satu tu tak ada setengah jam selesai. Ada 8 jam, ada 6 jam setengah, ada 5 jam, ada 10 jam. Tengok betul lama tak sedar, jatuh pun tak ada masa tu. Pakai dengan mesin je, sebab jatuh dengan bedah ni. Tengok tuan-tuan, sampai sekarang benda ni sepakar mana pun tak boleh. Satu. Kedua tuan-tuan, selesai daripada tu, soalannya dia masuk iman dengan hikmah. Terlalu maknawi. Maknanya dalam mukaddimah Isra ni nak bagi tahu kepada kita 2 je. Dalam hidup ni awak dapat 2 je cukup. Pertama iman, kedua hikmah. Hikmah mewakili ilmu. 2 ni wujud dalam hidup tuan-tuan, bahagialah dunia, bahagialah akhirat, insya-Allah. Kalau ada iman saja, ilmu hikmah tak ada, hidup merempak di dunia. Kalau ada ilmu saja, iman tak ada, hidup binasa di akhirat. 2-2 ni yang akan selamat. Kena tambah iman, kena tambah ilmu.
Ini yang menjadi pegangan. Kenapa? Kerana dalam peristiwa Isra ini juga Allah tunjuk cabaran-cabaran yang menyelamatkan Nabi, iman dengan hikmah. Kalau tak ada dua ni, kita boleh ditipu daya, boleh diputar belik, kita tak akan ada pegangan. Peri pentingnya dua perkara ini. Kemudian yang kedua, selepas daripada Rasulullah SAW selesai, tiba-tiba didatangkan satu binatang. Binatang ni dipanggil burakun. Burak. Burak ini lebih rendah daripada kuda, lebih tinggi daripada bagal ataupun keldai. Di antara tu, bukan besar sangat. Menakjubkan binatang ni, dia boleh berjalan sejauh jarak mata memandang. Laju. Dan borak ni bila Nabi datang kat dia nak naik, dia meliarkan diri. Sehingga dikatakan Jibril bisik kat telinga dia bagi tahu, tidaklah akan naik ke belakang kamu orang yang lebih mulia daripada orang ni. Malu dia baru dia tahu Muhammad. Allah pasangkan sifat malu kepada binatang. Disebut dalam riwayat tasabbaba araka, sampai berpeluh dia, malu. Kalaulah binatang pun pandai malu ke Muhammad, masalahnya kita tak malu. Masalah juga tu. Ada kurang kita. Saya sedang buat satu buku bertajuk Garis Masa Hayatul Rasul Sallam. Salah satunya binatang-binatang peliharaan Nabi. Banyak apa-apanya. Nabi ni suka menara binatang yang ada. Dan dia zaman dulu, dia beri nama binatang dia. Unta dia panggil Qaswa, Abba. Pak ni dia panggil Afir. Dia ada. Nantilah siap tu kemah kita akan tengok. Bahkan binatang-binatang dia hak dia pelihara ni ada sifat juga. Kalau baca Qaswa, unta hak Nabi buat hijrah tu, dia warna putih, unta pun. Macam mana tuan-tuan? Bila Rasulullah SAW wafat, dia tak lama dia mati. Dia hidup hanya 15 tahun. Unta ni dalam sejarah, kata orang kajian tentang usia binatang tanpa disembelih lah. Kalau sembelih soal lain lah. Macam unta tu dia boleh antara 30 ke 45 tahun umur. Jadi ni 15 tahun mati dah. Itu nak cerita ada sifat binatang pun tuan-tuan. Kemudian kita tengok binatang ni, yang ini kita lemah lagi setakat ni. Bila laju tak bunyi suara. Kalau tuan-tuan tengok mana-mana kereta, kalau laju dia bunyi lagi kuat. Orang kata Mercedes tu hak besar bunyi. Betul lah, hak tu tak laju lagi. Hak laju tu F1. F1 tu lagi. Tuan-tuan kena pakai alat ni. Saya dah masuk lah tengok, tapi orang cerita pakai alat ni tengok. Cah rendang telinga. Tapi dalam peristiwa ni, kenapa berlaku macam tu? Tu nak tanda kepada kita bahawa hebatnya dia tidak ada pencemaran alam, pencemaran bunyi. Seorang pun penduduk Mekah tak jaga. Sebab borok nak melepah. Cuba kongkok melepah. Gegar pecah cermin. Kalau dululah orang cerita. Tengok. Dalam perjalanan tuan-tuan, maka Allah nak tunjukkan Nabi. Saya simpulkan dua tunjukan. Satu yang baik, satu balasan yang buruk. Yang baik tak banyak, yang buruk banyak. Maknanya banyak kita lemah dan kita gelincir dengan yang buruk-buruk. Kita nampak okey, Allah tuan-tuan macam-macam. Kemudian cabaran kepada kita ni ada 5 cabaran. Mula-mula dalam hidup ni 5 ni sama ada tak hak ni, hak ni, tak hak ni, hak ni, tak hak ni, hak ni, tak hak ni, hak ni. Ada 5 lebih kurang. Nombor 1, Nabi lihat syaitan. Atau jin.
Bahasanya sama semua. Ya Muhammad anzirni as'alka. Wahai Muhammad, tunggu dulu, aku nak tanyamu. Jawapan Nabi dua, Nabi tak jawab dan Nabi paling pun tidak. Setiap kali Nabi tak jawab, tak paling, malaikat kata mujur kamu tak buat. Kalau tak secara mau makmu ikut. Kalau itu satu. Syaitan iblis ni, dia ni musuh yang nyata. Banyak. Nombor dua dan nombor tiga, Yahudi dan Kristian ataupun Nasara. Dia akan order kita, akan ikut. Ada yang terlalu minat entertainment, hiburan. Ada yang minat kelakor. Ada yang minat jenis sukan apa semua sekali. Dia akan melalaikan kita. Termasuklah membawa kepada masalah akidah sebahagiannya yang disebut oleh Nabi dalam hadis yang sahih. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Kamu pasti akan mengikut mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi hasta. Sekalipun mereka ni masuk dalam lubang dok. Dok ni macam bewak pada pasir lah. Mu akan masuk juga. Ikut sungguh. Taklid betul-betul. Lalu sahabat bertanya, qalu al-yahudu wan nasara ya Rasulullah. Orang Yahudi ke orang Nasara? Jawab Nabi sallam, faman. Kalau bukan mereka siapa lagi? Itu balik. Nombor 4, yang kita akan menghadapi juga namanya perempuan tua yang bertemu dengan Nabi, pakar comel-comel belaka, lalu menggoda dengan bahasa sama. Nabi tak. Jibril kata itu adalah gambaran dunia. Perempuan ni tua, pakar comel, nampak halter. Jadi walaupun dia ni tua dah, dia akan di lipstick ataupun disadu dengan keadaan macam tu, ramai juga yang terpengaruh, akhirnya jadi macam tu. Sebab itu kadang-kadang ada orang cakap, saya tak kisah halal haram, yang pentingnya saya boleh hidup je. Kau nak baik-baik sangat, payah hidup. Susah. Siapa yang boleh jawab ni? Iman kita je. Iman kita. Bukan orang lain iman. Iman ya Allah, susah. Macam mana ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu kasih pada harta ni, kasih semua-semua. Ayuh tuan-tuan. Ini cabaran. Begitu juga dalam keadaan kelektaan. Susah. Semua ni kita boleh selamat insya-Allah. Orang tanya, dah dekat Islam ni kena apa ke dana? Tak. Islam ni kena kaya-kaya. Tapi ikut syariat. Halal tetap halal, haram tetap haram. Jadi jelas tu okey. Abdurrahman bin Auf kaya, Osman bin Affan kaya, bahkan kaya telanjang dua-dua ni. Saya rasa kalau dia hidup sama kita ni, dia dengan cara kita baca sejarah hidup dia lah, tak mustahil kalau dia akan menjadi top 10 orang terkaya di dunia. Tak mustahil. Bukan terkaya di USJ ni, bukan. Terkaya di dunia. Dengan gaya dia tu tuan-tuan. Memang kaya. Orang pandai nega ni bukan boleh lawan Cina tuan-tuan. Orang pandai nega ni orang boleh lawan Fat Yahudi. Dia boleh. Itu hebat. Tapi apa yang nak dinyatakan, inilah godaan. Semuanya Nabi selamat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan beberapa perihal orang tak sembahyang, orang tak bayar zakat, orang yang tak tunaikan amanah, orang yang bercakap besar,
Semua ditunjuk satu. Dan paling kita rusing setiap kali Nabi tanya, Jibril akan kata, haulai ummatuk. Ini semua umatmu, bukan umat orang lain. Ada. Waliyahzubillah. Tuan-tuan, semua yang Nabi lihat tu, Nabi tak lihat orang tak semayang. Nabi tak lihat orang berzina. Tapi Nabi lihat semuanya rizak natijah. Balasan orang tak semayang apa, balasan orang zina apa, semua balasan. Daripada situ kita faham, dalam hidup ni nak selamat, ingat ke natijah. Kenapa orang tu tak curi? Ada peluang. Saya minta 5 minit lagi lah. Boleh. Nak berhenti jadi macam kapal terbang jatuh, tak apa kena. 5 minit insyaAllah. Lepas pada tu 8.45 kita berhenti. Kenapa orang tu tak curi? Sebab dia tahu natijah dia. Natijah dia apa? Natijah dia, kalau dalam Islam lah, potong tangan. Kalau dalam Islam, kalau ni dalam penjara, letih kita duduk sana. Masa saya belajar, tuan-tuan, belajar di Madinah dulu masa tu tahun 1. Lepas main Jumaat, ramai ke kupu, kita pergi tengok, kena potong tangan 2 kan. Allah. Sudah potong tu, dia bawa orang tu dengan ambulans, tangan tu dia gantungkan. Saya pergi tengok. Dalam hati kita akan kata, wallahi aku tak akan curi. Aku pastikan anak-anak aku, isteri aku tak akan curi. Itu kesan. Sebab Allah tunjuk, nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Tak berani tuan-tuan, jangan main. Tu. Begitu, itu dunia baru, akhirat baru. Khulasahnya, akhirnya Nabi sampai kota Baitul Maqdis, Nabi semayang dengan arwah para Nabi semua, sebagai nak mengesahkan Nabi ni imamul anbiya wal mursalin, imam kepada para Nabi dan para Rasul sebelum. Kemudian Mi'raj. Apa makna Mi'raj? Tempat Nabi naik terus ke Sidratil Muntaha. Naik ni, orang akan tanya, kalau kita buka sekarang ni, macam mana matahari, macam mana bulan, macam mana bintang, Nabi naik ke mana ya? Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Hakikat sebenar, apa yang kita lihat atas muka bumi ni, daripada malam kita tengok ataupun siang kita tengok matahari itu masih lagi dipanggil langit dunia. Langit pertama, langit dunia yang Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Mulk yang kita baca, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Bukan hak ni. Apa maksudnya? Kalau dunia antara Mekah dengan Baitul Maqdis tu kita lemah, masa tu pun lemah, sekarang bila naik ke atas, sampai sekarang dapatan kajian demi kajian, meneroka, teropong tengok, siapa payah tuan-tuan, luas kerdilnya kita. La tanfuzuna illa bisultan. Nak kuasa, nak ni melalui dengan ilmu, dengan kepenguasaan, memang payah. Sampai itu. Daripada situ kita tahu apa? Manusia ni amat naif berbanding kuasa Allah Ta'ala. Akhirnya dia lihat macam-macam perkara pelik. Bertemu Nabi Adam, bertemu Nabi Isa pada langit turun, bertemu dengan Nabi Yahya, bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf duduk
pada langit kedua, ketiga bertemu dengan Nabi Idris, langit keempat yang dibaca dalam firman Allah wa rafa'nahu makanan aliyya, bertemu Nabi Allah Isa pada langit kelima, bertemu dengan Nabi Allah Harun pada langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Allah Musa pada langit keenam, bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ni ada 3 riwayat. Riwayat pertama pada langit ketujuh, riwayat kedua di Al-Baitul Ma'mur, dan ada kata dekat dengan Sidratul Muntaha. Semuanya itu ceritanya disebut oleh Nabi. Kita nak cari nak ni memang tak akan bertemu lah tempat-tempat macam tu. Dan Nabi ni kalau dia cerita Nabi-Nabi tu, dia cerita dengan rupa, dengan parahnya macam mana dia temu Nabi Isa, macam mana orangnya, Nabi Musa ni macam mana orangnya, Nabi Ibrahim. Bila sebut Nabi Ibrahim, dia kata apa? Kalau nak kenal Nabi Ibrahim, kasahibikum haza, sama seperti sahabatmu ni. Maknanya rupa Nabi Ibrahim tu persis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi Muhammad, akrim minni ummataka salam, sampaikanlah daripadaku kepada umat kamu salam, bagi tahu sesungguhnya syurga ini tanah-tanahnya subur, maka hendaklah kamu banyak bercocok tanam. Lalu ditanya macam mana? Katakan banyakkan menyebut dengan zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan seumpamanya. Banyak disebut. Akhir sekali sampai kepada satu tempat yang malaikat pun tak boleh nak pergi, Nabi pergi. Di situlah Nabi bertemu dan menghadap Allah. Caranya macam mana? Sahabat tanya, Nabi kata, nurun anna urah, cahaya. Bagaimana aku boleh gambarkan itu? Di situlah taklifnya salat. Bila kita tengok betul-betul tuan-tuan, maknanya istimewa yang Allah bagi kepada Nabi juga bagi pada kita. Bila taklif solat kepada Nabi, taklif juga pada kita. Dan sebenarnya dalam hidup kita, talian hayat terbaik namanya solat. Itu je. Ada apa masalah? Solat. Solat ni banyak menyelesaikan masalah kita. Sesuka mana hidup kita, Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Mu minta tolonglah dengan sabar dan salat. Setiap orang ada masalah. Dia besar mana, dia kecil mana, dia kaya mana, dia ada masalah. Jawabnya solat. Kerana solat ni balasannya, dia akan jadi tenang. Dia akan temu jawapan. Ini hebatnya solat. Saya sebenarnya nak cakap banyak sangat lagi, tapi masa tak sempat sangat. Tapi iktibar yang kita ambil cukuplah 1-2 perkara. Dan kalau nak jelas juga sebahagiannya, boleh tengok dalam buku saya, Garis Masa Hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku ni kita terangkan satu persatu berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj dan juga kehidupan Nabi. Sembahan dia lain sikit sebab kita gabungkan antara sejarah Nabi, cerita dia, masa dan juga gambaran yang berlaku. Akhir kalam, sekali lagi saya tak dapat nak panjangkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din al-ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.